Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke kelas Sains Rumah Tangga Cikgu Hasmida. Hari ini kita akan belajar bidang-bidang yang terdapat dalam subjek Sains Rumah Tangga tingkatan 4. Terdapat 4 bidang yang akan dipelajari di dalam tingkatan 4. Bidang yang pertama adalah bidang pengurusan, di mana tajuk yang berada di bawah bidang pengurusan adalah kerja sepasukan dan pengurusan sumber keluarga dan tempat kediaman. Terdapat 4 bidang yang akan dipelajari di dalam tingkatan 4. Bidang yang pertama adalah bidang pengurusan, di mana tajuk yang berada di bawah bidang pengurusan adalah kerja sepasukan dan pengurusan sumber keluarga dan tempat kediaman. Baiklah, terdapat 3 standard kandungan di dalam tajuk kerja sepasukan. Standard kandungan yang pertama adalah organisasi kerja, di mana dalam tajuk organisasi kerja ini kita akan mempelajari kaedah serta langkah menyelesaikan sesuatu tugasan, aktiviti, program, projek yang dianggotai oleh bilangan ahli yang ramai. Selain itu, kita juga akan belajar fungsi dan kepentingan jawatan kuasa, carta organisasi, jadual tugas dan panduan serta peraturan menjalankan tugas di tempat kerja. Standard kandungan yang kedua adalah semangat kerja sepasukan. Dalam tajuk ini, kita akan mempelajari maksud dan kepentingan semangat kerja sepasukan, maksud dan kepentingan berkomunikasi dengan berkesan, mengenal pasti kaedah lisan serta bukan lisan dan teknik menyampaikan maklumat kepada ahli sepasukan. Standard kandungan yang terakhir di dalam tajuk kerja sepasukan adalah peningkatan kendiri. Di dalam tajuk peningkatan kendiri ini, kita akan belajar mengenal kelebihan dan kelemahan diri dari aspek fizikal, kebolehan, kemahiran, minat, bakat, sikap dan juga nilai. Selain itu, kita juga akan belajar maksud dan kepentingan peningkatan kendiri, menjelaskan kaedah untuk mendapatkan maklum balas dalam proses peningkatan kendiri serta membandingkan tahap pendidikan, kemahiran dan pilihan kerjaya dengan matlamat pendapatan peribadi. Terdapat 4 standard kandungan di dalam tajuk pengurusan sumber keluarga dan tempat kediaman. Standard kandungan yang pertama adalah pengurusan sumber keluarga, di mana dalam tajuk ini kita akan belajar menerangkan struktur, fungsi dan peranan keluarga dalam budaya rakyat Malaysia, menjelaskan sumber-sumber keluarga, menyenaraikan kategori, jenis dan contoh sumber keluarga, menerangkan kepentingan pengurusan sumber keluarga dengan betul dan menghuraikan faktor yang mempengaruhi pengurusan sumber yang berkesan. Seterusnya, standard kandungan yang kedua adalah pengurusan sumber kewangan keluarga. Dalam tajuk ini, kita akan belajar menyenaraikan punca utama sumber pendapatan dan sumber alternatif bagi keluarga, menerangkan faktor yang menyumbang ke arah jumlah pendapatan dan perbelanjaan keluarga, menerangkan tujuan menyediakan bajet serta menjelaskan perbezaan antara keperluan dan juga kehendak. Seterusnya, standard kandungan yang ketiga adalah pengurusan konflik dalam keluarga. Di dalam tajuk ini, kita akan belajar maksud konflik serta contoh konflik yang berlaku dalam kalangan ahli keluarga, menghuraikan punca berlakunya konflik dalam kalangan ahli keluarga, menganalisis kesan konflik kepada remaja dan menilai serta mencadangkan kaedah yang berkesan untuk remaja mengatasi konflik yang dihadapi. Standard kandungan yang terakhir di dalam tajuk pengurusan sumber keluarga dan tempat kediaman adalah pengurusan tempat kediaman. Di dalam tajuk pengurusan tempat kediaman, kita akan belajar mengenal pasti pelbagai jenis tempat kediaman, menerangkan faktor yang mempengaruhi pemilihan jenis dan kawasan tempat kediaman, menyatakan jenis ruang dan fungsinya dalam tempat kediaman, serta menerangkan faktor yang mempengaruhi keselesaan setiap ruang kediaman. Baiklah, bidang yang kedua dalam sains rumah tangga adalah bidang jahitan, di mana tajuk yang ada dalam bidang jahitan adalah pakaian dan jahitan. Di dalam tajuk ini terdapat 4 standard kandungan. Yang pertama adalah pemilihan pakaian. Di dalam tajuk pemilihan pakaian, kita akan mengenal pasti jenis, gentian serta sumber, menamakan contoh fabrik gentian asli dan fabrik gentian buatan. Seterusnya, menerangkan ciri-ciri fabrik gentian asli dan fabrik gentian buatan,
menghuraikan peranan dan faktor yang mempengaruhi pemilihan pakaian. Standard kandungan yang kedua adalah mendraft pola rompi atau blouse. Di dalam tajuk ini, kita akan melakar dan melabel rompi atau blouse mengikut ciri style yang telah dipilih, menamakan alatan untuk mengambil ukuran badan dan mendraft pola, menyenaraikan bahagian badan yang perlu diukur dengan betul, menggunakan alatan dan bahan mendraft pola dengan betul, dan mendraft pola rompi atau blouse yang dipilih mengikut teknik yang betul. Standard kandungan yang ketiga adalah penyediaan bahan jahitan. Dalam tajuk ini, kita akan menyenaraikan jenis fabrik yang sesuai untuk membuat rompi atau blouse, mengenal pasti ira, sebelah luar dan sebelah dalam fabrik, corak dan kecacatan pada fabrik. Seterusnya, kita juga akan mempelajari cara menerangkan peraturan susun atur pola yang betul di atas fabrik, menyusun atur pola di atas fabrik dengan teknik yang betul, menyemat pola dengan teknik yang betul, menggunting fabrik dengan teknik yang betul, serta memindahkan tanda pola ke fabrik dengan teknik yang betul dan kemas. Standard kandungan yang keempat adalah penghasilan blouse atau rompi. Dalam tajuk ini, kita akan menyenaraikan proses jahitan yang digunakan untuk membuat rompi atau blouse dengan betul, menerangkan langkah-langkah menjahit rompi atau blouse dengan betul, menggunakan mesin jahit dengan teknik yang betul dan selamat, menjahit rompi atau blouse menggunakan langkah yang betul. Baiklah pelajar-pelajar, bidang yang ketiga di dalam sains rumah tangga tingkatan 4 adalah bidang pemakanan. Tajuk yang terdapat di dalam bidang pemakanan adalah makanan dan pemakanan. Seterusnya, terdapat 6 standard kandungan yang akan dipelajari di dalam makanan dan pemakanan. Yang pertama adalah keperluan makanan, nutrien dan fungsinya, di mana dalam tajuk ini kita akan belajar mendefinisikan makanan, pemakanan, nutrien dan pelawas, menerangkan kepentingan pengambilan makanan, air dan pelawas kepada manusia, mengklasifikasikan nutrien serta fungsi setiap nutrien dan menamakan sumber makanan bagi setiap nutrien. Standard kandungan yang kedua adalah sistem pencernaan dan penyerapan makanan, di mana dalam tajuk ini kita akan mempelajari tentang definisi pencernaan, penyerapan dan enzim, menerangkan peranan enzim dalam sistem pencernaan, menjelaskan proses tindak balas enzim dalam sistem pencernaan, menghuraikan proses penyerapan akhir hasil pencernaan. Standard kandungan yang ketiga adalah diet seimbang. Untuk tajuk diet seimbang, kita akan belajar tentang maksud diet dan diet seimbang, menerangkan faktor yang mempengaruhi pengambilan diet individu, menerangkan konsep piramid makanan dan kegunaannya, serta menghuraikan kepentingan pengambilan diet yang seimbang berpandukan piramid makanan. Seterusnya, standard kandungan yang keempat adalah peruntukan diet harian yang disarankan dan indeks jisim badan. Untuk tajuk ini, kita akan belajar mengenal pasti maksud dan kegunaan peruntukan diet harian yang disarankan, mengira nilai tenaga yang terdapat dalam makanan, mengenal pasti maksud dan kegunaan indeks jisim badan, serta mengukur berat badan unggul menggunakan carta BMI. Standard kandungan yang seterusnya adalah label makanan. Di dalam tajuk label makanan, kita akan mempelajari mengenal pasti maklumat yang terdapat pada label makanan, menerangkan kepentingan label makanan, serta menghasilkan label makanan yang kreatif berdasarkan produk makanan yang akan dipasarkan. Standard kandungan yang terakhir di dalam tajuk makanan dan pemakanan adalah perancangan menu. Untuk tajuk perancangan menu, kita akan belajar menyatakan maksud menu dan tujuan merancang menu, menjelaskan faktor yang mempengaruhi perancangan menu, serta merancang menu sajian harian yang seimbang untuk keluarga. Seterusnya, bidang yang keempat adalah bidang keusahawanan. Tajuk di dalam bidang ini adalah perniagaan dan keusahawanan. Terdapat 3 standard kandungan yang akan dipelajari di dalam bidang keusahawanan. Yang pertama adalah pengenalan, perniagaan dan keusahawanan. Di dalam tajuk ini, kita akan belajar maksud peniaga, perniagaan, usahawan dan keusahawanan,
membandingkan ciri-ciri serta kelebihan menjadi seorang peniaga dan usahawan, mengenal pasti agensi-agensi yang membantu dalam pembangunan usahawan serta menghuraikan peranan agensi-agensi tersebut dalam membantu kejayaan pembangunan usahawan. Standard kandungan yang kedua adalah prosedur memulakan perniagaan. Dalam tajuk ini, kita akan belajar bentuk dan ciri organisasi perniagaan dari segi milikan, sumber modal dan liability, menerangkan cara untuk memulakan perniagaan, menyenaraikan prosedur untuk memulakan perniagaan serta mengisi borang pendaftaran perniagaan. Standard kandungan yang terakhir di dalam tajuk perniagaan dan keusahawanan adalah perancangan perniagaan. Untuk tajuk ini, kita akan belajar maksud dan tujuan menyediakan rancangan perniagaan, menulis ringkasan eksekutif rancangan perniagaan dan menyediakan rancangan perniagaan berasaskan produk atau perkhidmatan. Okey, itu sahaja bidang-bidang dan juga tajuk-tajuk yang akan kamu pelajari sepanjang tingkatan 4 di dalam subjek sains rumah tangga. Terima kasih cikgu ucapkan kepada semua pelajar kerana sudi meluangkan masa untuk kelas pada hari ini. Jumpa lagi di kelas akan datang. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.